Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kita bersambung lagi dengan panduan kemahiran proses sains. Kali ini, cikgu akan mengajar kamu bagaimana kita mengawal pemboleh ubah. Bagaimana kita ingin menjawab soalan pemboleh ubah yang sering ditanya pada bahagian B ataupun kertas 2. Jadi kita teruskan kepada slide kedua. Okey, mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah sebagaimana yang kita tahu terdiri daripada 3, iaitu pemboleh ubah bergerak balas ataupun PBB, pemboleh ubah dimanipulasi PDM dan juga pemboleh ubah dimalarkan PM. Jadi ini antara short form ataupun yang cikgu kata untuk memudahkan kefahaman anak-anak murid semua kan. Okey, pemboleh ubah dimalarkan dahulu. Okey. Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah bahan, sebatian, peralatan dan keadaan yang sama atau seragam dalam penyiasatan. Kan? Sama atau seragam. Ingat perkataan sama, seragam. Maksudnya tak berubah. Okey. Panduan bagaimana kita nak tahu sama ada pemboleh ubah itu adalah pemboleh ubah dimalarkan ataupun pemboleh ubah dimanipulasi ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Panduan pertama ialah di dalam soalan ada perkataan sama atau ditetapkan. Okey. Kemudian di dalam rajah cari maklumat peralatan yang serupa dan sama dan juga panduan yang ketiga ialah tulis jawapan menggunakan perimeter dan objek. Okey, ini perimeter dan objek juga akan terangkan kemudian lagi. Okey. Contoh soalan bagi PM ialah apakah yang telah ditetapkan ataupun apakah pemboleh ubah yang dimalarkan. Yang ketiga ialah apakah yang seragam. Okey. Apakah yang seragam? Okey, kita terus next slide. Okey, itu yang dimalarkan. Ingat dimalarkan tidak berubah ataupun tetap. Okey. Yang kedua ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Pemboleh ubah manipulasi ialah bahan, sebatian, peralatan dan keadaan yang berubah-ubah atau berbeza. Kita ingat berubah-ubah atau berbeza dalam penyiasatan. Okey. Dan menurut panduan ni, okey, di dalam soalan ni ada perkataan berbeza, berlainan, berubah. Okey. Di dalam rajah juga ada cari maklumat peralatan berbeza, berlainan atau tidak sama. Okey, dan yang ketiga ialah tulis jawapan menggunakan parameter dan objek. Okey. Ini perkara yang cikgu akan terangkan lagi Okey, contoh soalan. Apakah yang berbeza? Apakah yang berbeza? Apakah yang berlainan? Apakah yang diubah-ubah? Apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Okey, ini antara cara-cara jawab soalan dia. Yang ketiga ialah pemboleh ubah bergerak balas PBB. Okey. Di dalam soalan ada perkataan perhatikan, dicatatkan, direkodkan keputusan. Okey, dia agak berlainan. Kalau pemboleh ubah dimalarkan, dia tidak berubah tetap. Okey, ingat Kalau pemboleh ubah dimanipulasi, berubah-ubah. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas pula ialah keputusan yang diperhatikan, dicatatkan, direkodkan dan keputusan. Okey. Contoh soalan ialah apakah yang diperhatikan? Apakah yang dikaji? Apakah pemboleh ubah bergerak balas? Okey. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, antara contoh soalan dan pemboleh ubah yang terlibat. Okey, biasa kalau ditanya apakah dua maklumat yang perlu dikumpul dalam penyiasatan ini? Kita kena ingat dia ada dua. Satu PDM dan satu lagi PBB. Pemboleh ubah dimanipulasi, satu lagi pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Yang kedua ialah nyatakan dua maklumat yang telah ditetapkan.
Kalau dua maklumat yang ditetapkan, ingat ditetapkan maksudnya tak berubah. Itu kita merujuk kepada pembolehubah dimalarkan. Tak berubah. Apa benda yang tak berubah? Itulah pembolehubah dimalarkan dalam eksperimen. Soalan yang ketiga, nyatakan satu maklumat yang dikumpul. Okey, bila sebut maklumat, dia mesti bergerak balas PBB. Nombor 4, nyatakan dua pembolehubah yang perlu dikumpul. Dua pembolehubah yang perlu dikumpul merujuk pada PDM dan juga PBB. Okey. Dan seterusnya nombor 5, nyatakan dua pembolehubah yang perlu ditetapkan dalam penyiasatan ini. Okey. Okey. Yang perlu ditetapkan dalam penyiasatan ini. Okey, ditetapkan dalam penyiasatan ini. Okey. Pembolehubah dimalarkan. Bila sebut tetap, mesti malar. Tak berubah, mesti malar. Yang berubah-ubah, mesti dimanipulasi. Ingat, ingat satu-satu. Nanti kita, ke depan nanti kita akan ada contoh soalan. Okey. Okey, sebelum kita terus kepada contoh soalan-soalan, kita tengok bagaimana menulis pembolehubah. Okey. Biasanya kesilapan yang dilakukan oleh murid-murid dalam menjawab soalan PDM, PBB ataupun PM ialah dia hanya menulis objek saja. Contoh contoh. Contoh dia hanya menulis bika. Satu eksperimen berkenaan dengan bika. Dia tulis bika saja. Betul atau salah? Cikgu tanya betul atau salah? Contoh salah. Okey. Dia mesti tulis parameter. Parameter ni, apa dia parameter? Okey, contoh Cikgu minta maaf. Contoh, parameter size. Size bika. Jenis bika. Besar bika. Luas bika. Ataupun bilangan bika. Dia kena ada tulis sesuatu ke depan. Parameter ni ukuran lah di depan. Okey. Contohnya panjang. Kalau ada satu eksperimen berkenaan dengan tali. Kita jangan tulis hanya setakat tali. Tak boleh. Salah. Kan? Ini dalam aspek pemakahan kertas 2. Itu salah. Kita kena tulis sama ada panjang tali, jenis tali, saiz tali, dan sebagainya. Kan? Okey, begitu juga landasan. Okey, landasan, tinggi landasan. Contoh kita nak letakkan sebuah kereta mainan, kita letak dalam kecondongan yang berbeza. Kereta mainan yang sama, kecondongan landasan yang berbeza. Ada yang rendah, ada yang atas kan. Jadi kalau yang atas kita lepas, adakah dia laju? Itu. Jadi itu parameter ketinggian landasan, sama ada rendah ketinggian landasan ataupun tinggi. Begitu juga suhu air kan. Biasa dia tulis air. Tak boleh, salah. Dia kena suhu air. Suhu air. Jumlah air. Bilangan tak sesuai lah kan, air kan. Begitu juga roda. Jenis roda, jumlah roda, dan sebagainya. Itu cara menjawab pembolehubah. Jadi kalau hanya menulis objek saja, cikgu dah kata salah Okey, contoh Okey, ini adik-adik boleh buatlah Jenis apa? Jenis objek, jenis apa? Okey, jenis kenderaan. Jenis kereta. Jenis contoh. Okey, saiz bola. Saiz cawan. Jumlah apa? Jumlah bola. Jumlah span. Suhu air. Contoh bilangan kacang panjang. Bilangan biji benih. Okey, begitu juga dalam masa kan. Ini merupakan ukuran parameter dan juga keadaan. Ini adik-adik tak boleh terlepas pandang kan. Okey, contoh Okey, ini apa ni? Okey, contoh pertama ialah kereta. Okey, objek tu kita dah tahu kereta kan. Okey, apa parameter ni?
Parameter tu kita boleh tulis jenis kereta ataupun jenis kereta atau jenis kenderaan. Okey, itu contoh yang pertama. Begitu juga bikar. Okey, objek dia bikar. Okey, jenis bikar kan. Mungkin ada bikar, tapi biasanya bikar ni dengan kaca kan. Jadi tak ada masalah. Mungkin kata ketinggian bikar ataupun ukuran bikar dan sebagainya. Okey. Begitu juga dengan air. Jumlah air. Contoh Okey. Boleh Boleh. Okey, kita tarik nafas dahulu. Dah 10 minit ni. 10. Okey. Boleh Tadi boleh faham sikit-sikit kan? Okey, cikgu cuba untuk meminimaliskan video ni supaya adik-adik boleh tengok sekali imbas. Okey, ada beberapa cara untuk melihat bagaimana kita melihat pemboleh ubah. Ada 3 cara Okey, yang pertama, adik-adik biasa tengok soalan yang ada jadual kan? Okey, biasanya kalaulah kita tengok contoh cikgu cuba buat ni. Okey, contoh. Kalaulah tengok Okey, kalaulah kita jumpa jadual dia menjurus ke bawah kan? Menjurus ke bawah. Dia ada tajuk utama sebelah ni. Okey. Okey ni dia macam seolah dia ada tajuk utama kat sini kan. Okey. Kita kena tahu bahawa sebelah kiri kita ni ialah PDM. PDM tu apa adik-adik? Pemboleh ubah dimanipulasi kan. PBB apa dia? Pemboleh ubah bergerak balas. Ni tips yang pertama. Tips yang pertama. Okey. Jadi apabila adik nak jawab, adik akan tengok, okey, sebelah kiri cikgu dah kata ialah PDM. Sebelah kanan ialah PBB. Okey, itu yang tips pertama. Yang kedua, jika kita melihat jadual memanjang macam ni. Okey. Memanjang macam ni, kita kena tahu bahawa PDM atas, PBB bawah. Dia mesti dimanipulasi dahulu. Kan? Di bawah barulah pemboleh ubah bergerak balas. Itu tips yang kedua. Okey? Okey, itu tips yang kedua. Boleh Okey, tips yang ketiga ialah kita kena ingat yang sini ialah PDM. Yang sini ialah PBB. Okey? PDM di bawah, yang PBB di atas. Itu tips yang ketiga secara umum lah. Okey nanti kita tengok soalan. Jadi adik-adik tak perlu pening, tak perlu rasa bimbang, tak perlu rasa panas, tak perlu rasa risau. Okey, kita tengok satu-satu. Okey. Kita bagi contoh satu Okey, kajian dijalankan terhadap 2 jenis roket air yang berbeza. Okey, ingat tak cikgu kata apa tadi? Kalau sebut berbeza, pemboleh ubah apa agak-agak? Jawapan dah ada sebenarnya. Berbeza ialah PBB. PBB apa kan? Ialah PDM. Ingat Okey. Kemudian berbeza ni maksudnya PDM. Okey. PDM berbeza. Okey. Kemudian jumlah air yang digunakan adalah sama. Okey, ingat. Okey, ingat tak? Yang cikgu kata tadi sama. Sama ni apa? Sama ialah PM. Betul lah Ingat Okey, ni jumlah air. Jadi kita dah tulis PDM dia saiz roket yang berbeza. Saiz roket yang berbeza. Kan? Kemudian PBB. Ketinggian roket melonjak diperhatikan. Benda yang kita perhatikan ialah PBB. Ingat cikgu garang sikit. Begitu juga cara yang kedua. Okey. 3 helai, minta maaf 3 helai tuala yang sama jenis dan sama saiz digunakan untuk melihat masa tuala kering. Okey. Sama. Ingat, sama ialah
Ya, jenis tuala, saiz tuala. Dia ada dua kan? Jenis tuala. Sorry, tinggi sangat. Okey, saiz tuala. Digunakan untuk melihat masa kering. Okey, melihat ni ialah cara setiap tuala dijemur berbeza-beza. Okey, cara tuala dijemur berbeza. Ini cara tuala dijemur. Ingat Okey, PBB ialah masa tuala kering. Okey, kita tengok lagi Okey, gambar ajar soalan. Contoh Okey. Dia ada seorang yang gemuk, A tu, gemuk, yang kedua B. Dua pelajar lelaki A dan B telah bersaing untuk pertandingan mengangkat besi. Amboi, macam mana nak angkat besi kan? Paling banyak. Okey. Pelajar A yang gemuk tu, yang besar badannya, mampu mengangkat 6 batang. Okey, sorry. 6 batang. Dia gemuk, dia boleh angkat 6 batang. Kan? Kita tengok yang kedua, B pula, hanya 2 batang. Okey, ingat tak cikgu kata tadi? Yang atas ni apa? Ingat tak? Yang tips yang pertama tadi. Ingat tak? Tips pertama tadi. Ingat tak? Yang cikgu kata, kalau memanjang macam ni. Okey? Ingat tak? Okey, ini ialah PDM. Atas ni mesti PDM. Ingat tak? Okey, yang bawah mesti PBB. Okey, pelajar A, pelajar B. PBB ni jumlah besi yang boleh diangkat. Okey, pelajar pula ialah saiz. Kan? Jangan kita tulis pelajar saja. Kita tulis pelajar saja boleh. Tapi kalau boleh, saiz pelajar. Kan? Supaya jawapan kita pada kertas 2 itu lebih tepat. Okey, boleh begitu juga yang ni. 3 batang lilin digunakan untuk melihat tempoh masa lilin padam. Masa lilin padam. Okey. Tempoh masa lilin padam. Okey. Sama ke beza? Okey. Mesti berbeza. Betul tak? Cikgu dah kata berbeza tu apa dia? Kalau kita ingat lagi. Beza mesti ialah P apa? PBB. Okey, ini PBB. Ini PDM dan PBB. Okey. Apa beza antara lilin A, lilin B dan lilin C? Apa beza dia? Okey. Bezanya ialah saiz bikar ataupun saiz udara yang ada di dalamnya. Okey. Okey, boleh Okey, kita tengok lagi soalan yang lain. Cikgu nak tunjuk yang soalan lain. Okey. Cikgu nak tunjuk soalan ini tak best. Okey, ini kita cari pemboleh ubah menurut jadual. Tadi macam tadilah. Ada PDM, ada PBB. Kalau macam ni, dia ada PM, PDM, PBB, PDM, PM, PBB. Biasa dia akan tanya macam tu. Okey. Mencari pemboleh ubah daripada jadual. Okey, PDM, PBB. PM dimalarkan, PDM, PBB. PDM dimanipulasi, pemboleh ubah memalarkan dan pemboleh ubah bergerak balas. Itu keadaan dia. Okey. Kita tengok contoh Okey, contoh. Danish mengisi 30 cm padu ke dalam silinder penyukat. Guli yang sama. Sama. Dimasukkan. Sama tu apa maksudnya? Pemboleh ubah dimalarkan. Okey? Okey. Jumlah guli. Cikgu dah kata kalau atas mestilah PDM ke PBB. PDM. Dimalarkan. Dimanipulasikan. Cikgu betul sasa. Yang ni di sebelah kiri mesti
ialah PDM. Yang ke sebelah kanan ialah masa yang diambil, iaitu hari. Okey, ini contoh Ini antara contoh. Okey, adik-adik boleh tengok contoh-contoh yang ada kan. Okey, ini straight lah kan. Okey, ini antara contoh-contoh soalan yang adik-adik bila adik-adik faham, ingat yang atas mesti PDM, bawahnya PBB. Okey, PDM, PBB. Begitu semua PDM di bawah, PBB di atas. Okey, kalau adik-adik faham dengan prinsip ini, nescaya adik-adik boleh menjawab soalan kertas 2 dengan baik dan sempurna tanpa sebarang masalah, kan? Jadi untuk kertas 2 ni rasa tak perlu risaulah, ya. Okey. Ini antara panduan menjawab soalan kemahiran proses sains. Okey, yang pertama baca penyataan dan soalan. Yang kedua, kenal pasti tajuk soalan. Tajuk soalan ni contoh contoh. Tajuk soalan, apakah dua maklumat? Dua maklumat, itu tajuk dia. Nyatakan inference, itu tajuk dia, inference. Okey, ingat. Okey. Tajuk ni ialah benda yang nak. Apa yang dia nak? Maklumat, inference, faktor, ramalkan dan sebagainya. Okey, garis maklumat PDM, PBB dari pernyataan soalan. Catatkan PDM, PBB, PM pada rajah, jadual dan graf. Jadi adik-adik jangan rasa risau dan bimbang. Tulis je. Garis saja catatkan pada kertas, kerana kertas biasanya kita tak ada masalah untuk gariskan. Baca soalan dengan gariskan bentuk soalan, tulis jawapan berpandukan kata kunci. Okey? Lepas kita dah tahu baca soalan, gariskan bentuk soalan yang kena pasti, kita tuliskan jawapan berpandukan kata kunci tersebut. Dan akhir sekali ialah mesti kita semak jawapan yang diberikan. Okey, ini antara panduan menjawab soalan kemahiran proses sains yang kita ada. Ini adalah contoh-contoh soalan sains yang sebenarnya adik-adik boleh tengok dalam buku aktiviti adik-adik kan. Ini cikgu dah bagi secara ringkas. Apabila kamu memahami apa-apa prinsip dia kan, prinsip bagaimana menjawab soalan, kamu tidak ada masalah untuk menjawabnya. Bahkan kertas 2, kamu akan rasa bahawa kertas 2 merupakan kertas yang lebih mudah ataupun lebih bagus, lebih mampu dijawab oleh kamu berbanding kertas 1. Kan? Kalau boleh kita nak semua kamu faham kan, tapi inilah kan. Sekian saja daripada cikgu dalam masa lebih kurang 23 minit ni. Cikgu harap kamu dapat mendalami apa yang cikgu ajar ini dengan baik dan sempurna. Sila rujuk daripada guru-guru kamu dan juga selalu membuat latihan di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.